Baik. Pertama yang nak dicetuskan di sini ialah bila Allah menyebut dialah yang menjadikan kita. Ini bab tauhid. Ini bab akidah yang seharusnya menjadi pegangan yang begitu kemah dan kejap bahawa kita manusia ni ada pencipta. Kita manusia ni ada Tuan. Kita manusia ni ada pemilik dia. Siapa pencipta kita? Siapa Tuan kita? Siapa pemilik kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita ni ada Tuan, ada pemilik, boleh tak kita ni nak hidup dengan bebas? Boleh tak kita nak hidup dengan suka-suka kita? Boleh atau tidak kita nak hidup dengan meraba-raba, berandai-andai dan menyangka-nyangka? Lebih-lebih lagi persoalan tentang agama. Lebih-lebih lagi persoalan tentang syariat. Cuba tuan-tuan tengok dalam surah yang ke-18. Surah yang disunnahkan untuk kita baca setiap hari Jumaat. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Lihat ayat yang pertama. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada siapa? Hambanya. Hamba dia siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama tafsir membincangkan bahawa konteks ayat ini adalah berkenaan dengan nikmat. Antaranya ialah nikmat ilmu. Antaranya ialah nikmat pengetahuan. Antaranya ialah nikmat makrifat. Antaranya ialah nikmat Alkitab dan juga wahyu daripada Allah. Tetapi nikmat-nikmat tersebut tidak akan terhasil. Nikmat-nikmat tersebut tidak akan datang kecuali satu benda. Bi'satur rusul. Diutuskan seorang utusan. Diutuskan seorang rasul yang bernama Muhammad. Bila diturunkan wahyu Alkitab yang bernama Al-Quran kepada Muhammad, maka akan terpancarlah kenikmatan tersebut. Nikmat seorang Rasul yang bernama Muhammad ditambah dengan nikmat penurunan Alkitab yang dinamakan Al-Quran, maka tuan-tuan akan dapat kecapi apa yang saya sebutkan tadi. Nikmat ilmu akan keluar. Nikmat pengetahuan akan keluar. Nikmat makrifat akan keluar. Nikmat kebenaran akan keluar. Nikmat wahyu akan keluar. Baik. Bila kita faham hal tersebut, ini adalah merupakan nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta bagi kita semua, Dia tidak meninggalkan dan membiarkan manusia ini terkontang-kanting, tanpa arah, tanpa hala tuju, tanpa panduan. Bayangkan kalau kedua-dua nikmat ni Allah tak bagi dan Allah tak beri kepada kita, apa akan jadi kepada kehidupan manusia? Allah kata, aku jadikan kamu, aku nak kamu semua mengenali aku nak kamu semua beribadah kepada aku nak kamu semua taat kepada aku nak kamu semua ikhlas padaku. Tetapi aku tidak akan hantar walaupun seorang rasul, dan aku tak akan turunkan walaupun satu kitab. Agak-agak bagaimana kehidupan kita? Nabi pun Allah tak mahu mari, katakan kitab pun satu dia tak mahu turun. Bagaimana agak-agak kita nak memandu kehidupan kita, nak mengenali Allah, nak menjalani hidup beragama dan nak menjalani hidup bersyariat? Maka kecelakaannya kehidupan manusia adalah meraba-raba. Kehidupan manusia adalah menyangka-nyangka dan mengandai-andai. Jadi lagu mana? Aku rasa Tuhan ni macam ni lah. Sebab panduan tak ada. Aku rasa tak, aku rasa Tuhan kita macam ni. Dah, aku rasa Tuhan kita macam ni lah. Jadi semua tu duk main agak-agak, andai-andai, sangka-sangka. Sebab panduan tak ada. Nabi yang diutuskan pun tak ada sebagai pemberita.
Jadi itulah akan jadi kepada kehidupan manusia. Hak ni halal ke, hak ni haram ke, hak ni boleh ke, hak ni tak boleh ke, hak ni diperintah ke, hak ni dianjurkan ke, hak ni disuruh ke, hak ni tak disuruh, hak ni diboleh, hak ni tak diboleh. Mana dia punya panduan? Semua main agak-agak, semua main raba-raba. Tetapi itulah nikmat diutusnya Rasul dan nikmat diturunkan kitab namanya Al-Quran. Jadi itulah panduan kita hari ini. Dan ini termaktub di dalam dua kalimah syahadah tu. Dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah tu. Asyhadu tu kat depan lah. Ingat baik-baik, ini hakikat tauhid. Kita ni ada Tuhan, ada pencipta. Baik. Imam Qurtubi juga menjelaskan satu riwayat daripada Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz di dalam kitab dia Al-Hilyah. Riwayat daripada Murrah daripada sahabat besar Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan malaikat yang berada di dalam rahim manusia. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, ada malaikat yang dikhususkan oleh Allah yang ada di dalam rahim wanita, yang mana bila terjadinya perhubungan di antara sepasang suami dan isteri, lelaki dan wanita, sehingga terhasil daripada hubungan tersebut sperma ataupun air mani, maka malaikat yang bertugas itu akan mengambil air mani tersebut, akan mengambil sperma tersebut dan meletakkan di atas telapak tangan mereka. Lalu mereka bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, adakah daripada sperma ini, adakah daripada air mani ini kamu akan menjadikannya seorang manusia ataupun tidak? Jadi malaikat tanya, air mani yang terhasil daripada perhubungan tu kamu nak jadikan dia makhluk kamu yang nama manusia ataupun tidak? Kalau sekiranya Allah berkeinginan untuk menjadikannya sebagai seorang manusia, malaikat meneruskan persoalannya kepada Allah, wahai Tuhan, bagaimana pula dengan rezekinya? Bagaimana pula dengan ajalnya? Bagaimana pula dengan amal perbuatannya? Bagaimana pula dengan pengakhiran kehidupannya? Lalu Allah berkata, lihatlah kepada Alkitab. Kemudian malaikat pergi menuju kepada Alkitab yang berada di Lauhil Mahfuz. Di sana mereka menemukan rezeki bagi manusia yang bakal diciptakan itu. Mereka menemukan ajal bagi manusia yang bakal diciptakan itu. Mereka menemukan amal perbuatan bagi manusia yang bakal diciptakan itu, dan mereka menemukan pengakhiran kehidupan bagi manusia yang bakal diciptakan itu. Kemudian apa yang mereka buat? Mereka kemudian mengambil tanah pemakaman, tanah perkuburan bagi manusia yang bakal diciptakan itu, lalu mereka mengadunkannya, mencampurkannya bersama antara tanah perkuburan, tanah pemakaman yang diambil dengan air mani tadi. Dan inilah yang bersesuaian dengan firman Allah yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, iaitu surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripada bumi inilah, daripada tanah inilah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah, yakni kepada tanah jualah kami akan mengembalikan kamu. Itulah hakikat kejadian diri manusia. Baik, ini adalah sebuah asar. Asar daripada siapa? Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz. Ada dalam kitab Al-Hilyah, rujuk jilid yang kedua, muka surat 280.